Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program siri Al-Quran Sahabatku, dan insya-Allah kita akan sambung lagi tajuk perbincangan kita yang telah kita sebut pada minggu yang lalu, iaitu berkait dengan harakah, yakni baris. Dan insya-Allah hari ini kita sambung lagi untuk bahagian yang kedua, insya-Allah, iaitu berkait dengan huruf yang bertanda sukun. Apakah yang dimaksudkan dengan sukun, ataupun kita nak lebih memahami lagi berkait dengan tanda sukun ini, bentuknya macam mana, insya-Allah kita akan sama-sama pelajari untuk siri yang kedua ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, adapun sukun iaitu tidak menerima baris. Apa maknanya? Iaitulah tanda mati. Baris yakni adanya baris di atas, adanya baris di bawah, adanya baris di hadapan, itu baris. Adapun sukun iaitulah tidak menerima baris, yakni dia tidak berbaris atas, dia tidak berbaris di bawah dan juga tidak berbaris di hadapan. Maksudnya dia adalah tanda mati, maka itu yang disebut sebagai sukun. Dan mengikut pandangan ataupun pendapat Imam Al-Khalil bin Ahmad dan juga sahabat-sahabatnya, bahawa sukun ini, tanda sukun ini diambil daripada huruf-huruf yang berikut. Yang pertama sekali tuan-tuan sekalian, huruf sukun ini, tanda sukun ini diambil daripada kepala huruf jim yang dibuang titiknya daripada kalimah jazmun. Apa makna jazmun? Bermaksud putus. Dan tanda ini menunjukkan huruf sukun terputus daripada harakah, yakni terputus daripada baris. Maka pandangan yang pertama, tanda sukun itu diambil daripada kepala huruf jim, iaitulah berasal daripada perkataan jazmun yang bermaksud putus. Yang mana putus itu nak menunjukkan bahawa huruf yang sukun, yakni huruf yang mati, dia terputus daripada harakah, daripada huruf yang menerima baris. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dikasihi oleh Allah, tanda sukun ini diambil daripada kepala huruf ha. Yang pertama tadi kepala huruf jim dan dibuang titiknya, dan kerana diambil pada kalimah jazmun. Adapun yang kedua diambil daripada kepala huruf ha, yakni huruf ha yang pedas itu, daripada perkataan istaraha. Istaraha bermaksud rehat. Diambil huruf ha kat belakang pada kalimah istaraha itu yang bermaksud rehat, dan tanda ini menunjukkan sebutan huruf sukun, yakni huruf yang mati, huruf yang tidak menerima baris itu merupakan satu kerehatan berbanding dengan huruf yang berbaris. Itu sebab kenapa ada ulama mengambil daripada kepala huruf ha tanda sukun itu daripada perkataan istaraha. Yang ketiganya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ada juga ulama mengatakan tanda sukun itu diambil daripada huruf jim, huruf kha, yang mana dibuang titiknya daripada kalimah khafifun. Khafifun yang bermaksud ringan. Dan tanda ini juga menunjukkan sebutan huruf yang sukun, yakni huruf yang mati, lebih ringan berbanding daripada huruf yang berharakah, yakni huruf yang berbaris. Maka di sini tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga pendapat yang dikatakan huruf yang bertanda sukun ini, dan tanda sukun itu diambil daripada huruf-huruf yang telah disebutkan tadi. Yang pertama daripada huruf jim dan dibuang titiknya, diambil daripada kepala huruf jim dan dibuang titiknya daripada perkataan jazmun yang bermaksud putus. Yang kedua diambil daripada kepala huruf ha yang bermaksud mengambil daripada asal perkataan istaraha, diambil huruf ha itu yang bermaksud rehat. Dan yang ketiga diambil daripada kepala huruf kha dan dibuang titiknya,
mengambil daripada perkataan khafifun yang bermaksud ringan. Maka di sini tuan-tuan adalah khilaf dalam kalangan ulama. Tanda sukun itu diambil daripada mana, dan mengikut pendapat Al-Khalil bin Ahmad dan sahabat-sahabatnya bahawa sukun itu diambil daripada huruf-huruf yang kita sebut tadi, daripada huruf jim, daripada huruf ha dan juga daripada huruf kha. Kepala-kepala huruf jim, ha dan juga kha ini. Baik, seterusnya tuan-tuan dikasihi Allah SWT sekalian, huruf-huruf yang tidak dimasuki mana-mana harakah dinamakan huruf sakinah. Huruf-huruf yang tidak dimasuki dengan harakah, yakni huruf yang tidak menerima baris di atas, baris di bawah dan juga baris di hadapan, dinamakan sebagai huruf sakinah. Seperti kita kata nun sakinah, iaitu nun yang tidak berbaris. Bila sebut nun sakinah adalah nun yang tidak berbaris, ataupun juga kita sebut sebagai nun sukun pun sama, yang tidak menerima baris kita panggil sukun ataupun kita panggil sakinah. Masyhurnya dinamakan sebagai sakinah, nun sakinah, ha sakinah, yang mana huruf jim sakinah itu adalah nama bagi huruf yang tidak menerima baris, yakni baris di atas, bawah ataupun hadapan. Kesimpulannya tuan-tuan dikasihi oleh Allah, setiap huruf hijaiyah kecuali huruf alif baginya 4 keadaan, iaitulah maftuhah, maksurah, madmumah dan juga sakinah. Sakinah ada 4 keadaan. Satu, fathah bagi atas. Yang kedua maksurah, yakni baris bawah. Yang ketiga madmumah, yakni baris hadapan. Dan yang keempat adalah sakinah, iaitulah tidak berbaris, yakni dalam keadaan mati. Seterusnya tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita lihat pula yang disebut sebagai harakah far'iyah. Seperti mana kita telah sebut pada siri yang pertama sebelum ini, harakah itu adanya harakah asliyah dan adanya harakah far'iyah. Apakah harakah far'iyah? Harakah far'iyah adalah harakah yang mempunyai 2 jenis, iaitu mumalah dan juga musyammah. Yang telah kita sebut sebelum ini, mumalah apa dia berkait dengan bacaan imalah, dan juga musyammah dia berkait dengan bacaan ismam. Itu yang disebut sebagai mumalah dan juga musyammah. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu harakah mumalah. Ini pecahan daripada harakah far'iyah. Harakah mumalah ialah harakah baris yang diimalahkan, yakni lafaz alif cenderung kepada huruf ya. Contoh pada dalam surah Hud ayat 41, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha, kalimah majriha itu dibaca dengan imalah. Maka harakah di situ dipanggil sebagai harakah mumalah, pecahan daripada harakah far'iyah. Dan yang kedua disebut sebagai harakah musyammah, iaitulah harakah yakni baris yang diismamkan. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-11, pada ayat wa idza qila lahum dibaca dengan ismam. Sesetengah riwayat membaca wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum. Maka di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jelas kepada kita semua berkait dengan tajuk harakah ini, adanya harakah asliyah, adanya harakah far'iyah. Harakah asliyah yang kita telah sebut adanya baris di atas, baris di bawah, baris di hadapan. Dan kita juga terangkan lagi berkait dengan huruf yang tidak menerima harakah, yang tidak menerima baris ini yang dinamakan sebagai huruf sakinah dan diberi tanda sukun. Dan tanda sukun ini pula ulama menunjukkan kepada kita diambil daripada 3 huruf. Yang pertama diambil daripada huruf jim, daripada perkataan jazmun. Yang kedua diambil daripada kepala huruf ha, daripada perkataan istaraha. Yang ketiga diambil daripada kepala huruf kha, daripada perkataan khafifun. Yang menunjukkan makna-makna ini yang menunjukkan bahawa terputus, rehat ataupun yang disebut sebagai yang ketiga tadi khafif, ringan. Huruf-huruf yang sukun ini nak berbanding dengan huruf-huruf yang berbaris, yakni huruf-huruf yang menerima baris di atas, bawah ataupun baris di hadapan. Kemudian kita lihat lagi berkait dengan harakah far'iyah, iaitulah harakah far'iyah disebut sebagai baris far'i, baris yang ada cabang, far'i, yang mana adanya harakah mumalah dan juga harakah musyammah,
yang kita sebut sebagai harakah yang diimalahkan dan juga harakah yang diismamkan. Contoh kita sebut tadi harakah mumalah dalam surah Hud, majriha, dan juga yang diismamkan seperti dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum, dibaca dengan ismam. Semoga manfaat untuk kita semua hari ini, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Kita berjumpa lagi untuk siri yang akan datang dengan tajuk yang berikutnya, insya-Allah, tajuk yang lain. Dan kita dah selesai pada hari ini bagi tajuk harakah. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita. Dalam masa yang sama juga kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, dengan sempurna, insya-Allah, mengikut ataupun bertepatan dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, seperti mana diwahyukan kepada baginda, seperti mana juga diajarkan oleh malaikat Jibril, seperti mana Al-Quran itu diturunkan, seperti itu jugalah yang kita harapkan bacaan kita sempurna dengan sebaiknya, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.